Kalau tengok tahun ni kan, earbuds ni dia dah boring tau. Kita ada earbuds yang tahan 4-5 jam, kemudian audio ada yang sedap, ada yang tak sedap, dan harga dia berlega 100 lebih, 200 lebih, dan ada yang 500-600. Jadi dalam video kali ni kita ada sebuah earbuds yang lain daripada yang lain. Serius, yang ini antara yang terbaik saya test untuk tahun 2022. Outlier Pro. Jadi jom kita review. Assalamualaikum dan hai. Jadi first kali nak tahu, ini dijual bukan dekat dalam Malaysia, tetapi still lagi anda boleh beli. Jangan risau, saya ada sediakan website kat bahagian bawah, anda klik je. Ada kemungkinan lah dia akan masuk Malaysia secara official, tapi kita tunggu je lah. Kalau ada nanti saya mungkin akan update link untuk anda. Jadi first kali kita tengok rekaan untuk earbuds ni. Ini ialah rekaan luar dia. Okey, ini bahagian body dia yang mana memang lain daripada yang lain. Kalau selalu kita ada penutup dekat bahagian atas, tapi yang ini dia jenis slide dekat bahagian tepi. Anda hanya perlu tekan sikit dan dah keluar dah earbuds dia. Sebelum kita pergi kat earbuds ni, tengok bahagian luar ni sendiri. Kita ada dekat bahagian depan ni ialah indikator lampu USB Type-C. Jadi kita ambil earbuds ni dulu. Okey, selain pada rekaan casing ni yang nampak menarik, dia punya earbuds pun nampak menarik sebenarnya tau. First kali rekaannya memang boleh katakan rekaan aluminium lah. Kalau tadi dekat body dia rekaan aluminium, tapi earbuds dia plastik. Dia berbeza sikit. Kemudian kalau tengok dekat bahagian belakang, kita ada satu indikator LED lampu dan juga kita ada touch sensor. Kemudian mungkin anda nampak dia punya saiz ni agak sederhana. Dia tak terlalu besar dan tak terlalu kecil. Tapi bagi saya suka dengan saiz macam ni, sebab kalau saya naik motor dan saya pakai earbuds memang tak kacau lah untuk helmet. Jadi kita beralih bab keselesaan. Sepanjang saya pakai earbuds ni lah, saya dah test dalam 2 minggu juga, yang mana saya rasa ini antara earbuds yang the best untuk fitnya. Sebab kalau anda letak macam ni, anda akan rasa macam dia nak terkeluar tu susah, walaupun telinga anda mungkin banyak wax, dan kalau anda guna dalam 2-3 jam, 4-5 jam pun still lagi anda rasa macam tak nak buka sebab dia ringan. Jadi bab keselesaan saya boleh bagilah sekitar 7/10. Earbuds ni memang terbaik kan. Pakai helmet boleh, kalau pakai macam ni sambil berjogging ke makan pun tak jatuh. Beralih bab bunyi dia. Bab bunyi dia lain sikit daripada earbuds lain. Okey, bunyi dia saya boleh katakan bunyi yang memuaskan. Audio yang agak bagus sebenarnya, tapi bukanlah yang terbaik. Sebab apa? Saya ada 3 sebab yang boleh bagi tahu anda. First kali ialah secara default dia ialah flat kat sini. Jadi bunyi dia tu lebih kepada bunyi treble, bukan bunyi bass. Jadi untuk bunyi dentuman tu anda tak rasa sangat. Wave dentuman pun anda tak rasa dekat sini. Okey, ini secara default. Yang kedua ialah mengenai mood yang anda guna. Kalau anda guna mood yang biasa, memang dia punya audio tu agak lari sikit lah, tak berapa best. Tapi kalau pakai ANC kat sini, yes, dia punya bunyi tu lebih kedap dan lebih sedap. Dia juga ada hybrid ANC kat sini, mana satu features yang bagus, tapi kebanyakan jenama lain kalau implant benda ni, dia rasa macam pelik tau. Kadang-kadang bunyi dia macam terlalu cepat sangat untuk tukar, tapi yang ini still support dengan okey. Yang ketiga, kenapa bunyi dia saya boleh katakan bunyi yang biasa, disebabkan apps dia. Apps dia ni ada benda yang rahsia sikit. Okey, first kali kalau anda tak download apps dia, memang boleh katakan bunyi dia flat. Tapi bila dah download apps dia, nama apps dia ialah Creative. Anda boleh download kat Google Play Store, ada je. Bila anda download ni, anda boleh perasan ada tempat adjust, yang mana anda boleh tweak lah ikut suka hati anda kan. Anda suka bass yang lebih, anda suka mungkin treble yang lebih, anda boleh adjust wave dia ikut cita rasa anda. Dan saya boleh katakan bila anda adjust bass dia paling tinggi kat sini, ya, dia punya bunyi tu getaran dia dah sampai dekat sini, kemudian anda boleh rasa lah dia punya wave tu ada. Cumanya clarity dia agak down sikit kat sini. Dia macam tak apa nak jelas sangat kalau anda lebih gemarkan bass lah. Tapi bagi saya tak ada masalah sangat. Saya okey je dengan bunyi dia. Dekat apps tu juga anda boleh pilih untuk setting, mungkin nak main game kan. Ada beberapa jenis game punya. Kalau anda main game tengok-tengok, mungkin anda boleh pilih mood Call of Duty kat sini. Jadi bunyi dia tu lebih enhance kat sini. Ada juga benda lain yang anda boleh adjust kat sini, antaranya ialah untuk dia punya noise control, yang mana anda boleh on kat ANC, dan ANC dia tahap mana pun anda boleh adjust kat sini kan. Mungkin anda tak nak bising sangat ataupun anda tak nak senyap sangat, anda boleh tukar-tukar. Kemudian anda juga boleh tukar untuk touch sensor dia untuk buat benda-benda lain. Itu ada dekat dalam apps dia. Dan saya cakap juga tadi, mana kalau anda download apps dia, anda boleh tweak dia punya sound, okey, audio yang lebih menarik. Tetapi ada satu lagi yang boleh tweak yang lebih better. Apps tersebut ialah Super X5. Dekat sini dia ikut corak telinga anda. Anda download, anda kena set up dulu, yang mana dia perlukan gambar telinga, gambar muka depan anda, juga gambar telinga kanan. Kemudian bila anda download ni, anda adjust bass ke treble kan, anda boleh rasa bunyi tu lebih menusuk kat dalam telinga.
lebih sharp dekat sini, lebih bass. Cuma satu masalah ni ialah anda kena download sendirilah audio pada luar masuk kat dalam smartphone anda. Anda tak boleh guna macam Joox ke Spotify ke, tak boleh. AIFF ke ALAC kan. Yang mana high format tu okey lah nak masuk. Anda boleh rasa lah macam mana kualiti audionya dekat sini. Kalau anda tanya saya buat game, bunyi audio game tu memang best. Cumanya sebabkan dia Bluetooth dan dia tak ada kodek yang tinggi sangat, jadi anda boleh rasa delay dia. Walaupun anda onkan low latency tapi still rasa lah. Jadi untuk gaming tu kurang memuaskan. Mungkin nak tengok macam mana kan? Jom. Bab bateri, ya ini memang lain pada yang lain. Kalau earbuds biasa kita ada bateri mungkin boleh tahan 4 hingga 6 jam kan. Alah biasa sangat tu, tak layan dah 4-6 jam ni. Dekat sini anda boleh dapat bateri ketahanannya sekitar 10 ke 12 jam mengikut apa yang saya pakai. Memang sangat-sangat lama kan. Kadang-kadang boleh capai 15 jam ikut mood anda gunalah. Kalau anda guna ANC mungkin kurang, tapi kalau anda tak guna ANC, yes, anda memang boleh dapat. Ditambah pula kalau dengan casing ni sekali, anda boleh dapat sekitar 50 ke 60 jam, yang mana kemungkinan dalam sebulan anda cas 2-3 kali je casing ni kan. Anda boleh guna banyak kali. Yang ini tak pernah diimplement lah dekat mana-mana earbuds yang pernah saya review sebelum ni pun tak pernah. Yang ini pertama kali saya dapat earbuds tahan lama. Bayangkan saya pergi daripada Penang ke Kuala Lumpur, still lagi bateri ada 40% kat sini. Still banyak lagi kan. Saya boleh patah balik ke Penang, baru habis. Ada satu features yang saya suka kat sini, yang mana contoh lah kan, kalau anda tengah buat kerja dan smartphone anda jauh, tiba-tiba ada orang call kan. Bila ada orang call tu, automatic earbuds ni akan terjemahkan dia punya nombor telefon, yang mana anda boleh fikirlah nak angkat ataupun tidak kan. Satu features yang agak baik lah dekat sini kan. Dekat earbuds lain susah nak jumpa. Dan satu lagi benda yang saya suka ialah bab mic dia. Sebab ramai yang kata mic dia premium. Tapi sejauh mana premium dia? Yang ini kita nak test. Jom. Jadi sekarang saya sedang test untuk mic yang ada untuk Creative Audio Pro ni. Jadi anda boleh dengar macam mana kualiti dia yang dikatakan agak premium. Okey ataupun tidak, saya cuba senyap sekejap. Jadi apa kata kita buka noise kat bahagian belakang dan saya cuba senyap dulu. Dan kalau sambil saya bercakap, adakah bunyi yang saya bercakap ni atau bunyi kat bahagian luar ni lebih kuat dan lebih jelas? Ini akan mendapat anda tentang mic dia. Bagus ke tidak? Premium ke tidak? Untuk tahu dah, kodek yang support kat sini ialah AAC sahaja kan. Dia tak ada macam aptX yang mana kurang sikit lah. Tapi Bluetooth dia 5.2. Dan dia ada juga ketahanan IPX5. Jadi peluh-peluh tu tak ada masalah lah. Hujan renyah-renyah okey lah. Tapi jangan buat mandi je lah. Secara kesimpulannya, harga yang dijual ialah sekitar $101 tak silap saya. Yang mana di bawah harga RM500 lah kalau tengok kan. Dengan kualiti audio dekat sini, dengan rekaan design yang premium kat sini, bateri yang tahan lasak dekat sini kan, keselesaan dia yang memang kata the best lah kat sini, yang mana susah nak cari kat earbuds lain. Saya boleh katakan inilah earbuds yang agak bagus ataupun agak perfect untuk anda yang mencari earbuds bawah 500 lah. Bukanlah segalanya perfect, tapi kecenderungan dia untuk lawan dengan earbuds lain yang ada kat pasaran sekarang memang sangat-sangat tinggi. Tambah-tambah dia bawah harga RM500. Susah nak beat. Ada ke nak beat? Tak ada rasanya. Dan saya pun rasa macam earbuds lain patut contohi apa yang kreatif ni buat kan. Sebab apa? Sebab ya, bateri tahan lama tak pernah dijumpai dekat market sekarang. Jadi apa pula pendapat anda? Tinggalkan dekat bahagian bawah. Dan macam biasanya like, subscribe juga share. Ini ialah daily driver saya lepas ni. Terima kasih. Jumpa lagi.